Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk Berita Poniateri TV malam ini. Tawau, Lahadatu dan Kota Kinabalu boleh dikategorikan sebagai zon kuning berdasarkan kes aktif COVID-19 semasa. Daerah Tawau, Lahadatu dan Kota Kinabalu boleh dikategorikan sebagai zon kuning berdasarkan kes aktif COVID-19 semasa. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kategori zon kuning itu merujuk kepada bilangan kes aktif meskipun 3 daerah itu kekal berada dalam zon merah berdasarkan bilangan kumulatif kes. Dalam satu kenyataan semalam, Datuk Dr. Christina berkata, apabila semua pesakit telah sembuh, daerah terbabit akan menjadi zon hijau. Untuk rekod Kementerian Kesihatan, telah menyelaras semula kod warna zon kepada 3, iaitu zon hijau, tiada kes, zon kuning bagi 1 hingga 40 kes dan zon merah untuk kawasan yang melebihi 40 kes. Sehingga semalam bilangan kumulatif yang dilaporkan di Tawau adalah 81 kes termasuk 59 kes pulih, 21 kes sedang dirawat dan 1 kematian. Di Lahadatu pula sebanyak 47 kes dilaporkan dengan 27 telah pulih dan 18 kes sedang dirawat. Manakala di Kota Kinabalu keseluruhan terdapat 42 kes termasuk 33 kes sembuh dan hanya 9 kes sedang dirawat. 2 kes kematian dilaporkan di Kota Kinabalu setakat ini sehingga semalam 2 kes baru dilaporkan di Kota Kinabalu menjadikan jumlah keseluruhan 311 kes positif COVID-19 di Sabah termasuk 209 kes yang telah pulih. Tiada kes baru COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini, kali ketiga negeri ini tidak merekodkan sebarang kes minggu ini. Kes COVID-19 di Sabah kekal 311 kes setakat hari ini. Kali pertama tiada kes dilaporkan di Sabah minggu ini adalah pada 21 dan 22 April lalu. Disusuli 2 hari selepas itu, hanya 1 dan 2 kes positif baru sahaja dilaporkan. Setakat ini, Tawau kekal mencatatkan kes tertinggi dengan 81 kes termasuk 59 kes yang sudah pulih. Ia diikuti Kota Kinabalu dengan 47 kes termasuk 27 kes yang telah pulih. Berada di kedudukan ketiga adalah Lahadatu dengan 42 kes termasuk 33 kes yang sudah pulih. Setakat ini 4 kematian direkodkan di Sabah, iaitu 2 kes di Kota Kinabalu dan 1 kes masing-masing di Tawau dan Tambunan. Sehingga kini, Kementerian Kesihatan melaporkan 99 kematian di seluruh Malaysia, termasuk 2 kes kematian baru yang dilaporkan hari ini. Sebuah ladang dan kilang kelapa sawit masing-masing diarahkan tutup di Kinabatangan berikutan kes kontak COVID-19 dikesan di kedua-dua premis itu. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, arahan penutupan itu dibuat mengikut Seksyen 18-1-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Beliau berkata sebanyak 1,020 premis telah diperiksa dalam operasi bersepadu yang dijalankan semalam. Selain 2 premis di Kinabatangan, sebuah kedai serbaneka disandahkan turut diarah tutup mengikut akta berkenaan kerana ingkar perintah waktu operasi. Kira-kira 3,000 pelajar Sabah yang menuntut di institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Semenanjung Malaysia dijangka pulang ke pangkuan keluarga masing-masing bermula 1 Mei ini tanpa perlu dimasukkan ke pusat kuarantin. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata pengecualian ke pusat kuarantin itu adalah berdasarkan keadaan kesihatan kesemua pelajar terbabit yang telah pun menjalani kuarantin selama sebulan di kampus. Namun pengecualian itu bergantung kepada keputusan yang bakal dimuktamadkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Walau bagaimanapun katanya, pelajar terbabit wajib menjalani saringan kesihatan terlebih dahulu sebelum dibenarkan kembali ke pangkuan keluarga mereka. Mengikut keputusan, mereka ini sebenarnya adalah yang sehat. Sudah di kuarantin berada di tempat masing-masing selama lebih kurang sebulan.
dan mereka dilaporkan sihat. Bergantung kepada keputusan Majlis Keselamatan Negara, tetapi apa yang saya dipahamkan, oleh kerana mereka ini sihat, apabila mereka datang ke Sabah nanti mereka akan dikecualikan masuk ke kuarantin dan mereka terus ke rumah masing-masing, keluarga masing-masing. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan juadah berbuka puasa kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu petang tadi. Mengulas lanjut perancangan pergerakan balik kampung pelajar terbabit, Datuk Dr. Yusof berkata mereka akan dihantar dengan bas ke daerah masing-masing. Pelajar juga dibenarkan memandu kenderaan sendiri dengan syarat mereka tidak membawa penumpang lain. Yang di sini saya rasa lebih mudah kalau kita aturkan bas untuk membawa satu jalan, misalnya yang pelajar-pelajar yang berada di satu laluan, contohnya daripada Papar, Kimanis, Membakut, Beaufort, Sipitang satu laluan. Kemudian ke utara yang di Kota Belud, Ituaran, Kota Belud, di Tanggilan, Kota Merudu dan Kudat mungkin satu laluan. Dan begitu juga dengan yang Keranau dan yang lain-lain. Jadi kita susun sedemikian supaya meminimumkan overcrowding ataupun kesesakan. Usaha membantu golongan terjejas akibat PKP diteruskan. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan penampang Act of Kindness (PAKA) dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Penampang menyampaikan sumbangan kepada 420 keluarga di setiap rumah kedai di Pekan Dogongon. Bantuan itu disampaikan kepada 78 penerima di bangunan New World, 30 penerima di Dogongon New Township dan 288 penerima di Pekan Dogongon. Bantuan diagihkan melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah dan Jawatankuasa Pusat Kawalan Operasi Bencana Penampang yang diketuai oleh Pegawai Daerah Henry Idol dengan menggunakan sistem kupon agar kehadiran penerima dapat dikawal. Bantuan ini kami agih-agihkan kepada penduduk yang tinggal di atas rumah kedai area Dogongon, di mana selama ini mereka kebanyakannya tidak pernah menerima apa-apa bantuan. So cara pengagihan kami buat ini ialah menggunakan sistem kupon, di mana kami bekerjasama dengan Rela dan APM. Bantuan itu amat disyukuri penduduk. Baguslah kalau begini ya, macam dari PK kan, bantuan ini boleh bantu orang. Yang lagi pun saya ada anak berapa orang tuh, 3 orang mana, lagi pun di sekolah betul susah. Baguslah begini dapat bantuan sedikit, boleh kurangkan beban suami yang sekarang tidak boleh kerja kan. Okelah, terima kasih lah. Terima kasih kamu orang. Boleh tempat depan, pelang-pelang. Thank you. 42 bot ronda dan 650 anggota pasukan Polis Marin PPM ditugaskan mengawal perairan Sabah sepanjang bulan Ramadan sehingga menjelang Aidilfitri. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Pajeri Ali berkata, rondaan yang dilaksanakan selama 24 jam itu sekaligus memperkukuh kawalan di perairan negeri ini daripada kegiatan jenayah rentas sempadan dan pencerobohan selain menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam perancangan pengoperasian sempena bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga menjelang perayaan Aidilfitri tahun 2020, pasukan Polis Marine Rempak Sabah khususnya telah merangka beberapa agenda untuk menekan kegiatan jenayah rentas sempadan khususnya. Di samping kita menguatkuasakan PKP yang sedang berkuasa pada hari ini, kita tidak juga abai tugas kita bagi menjaga perairan ini daripada kemasukan kehidupan dan sebagainya. Baru-baru ini SCP Muhammad Pajeri melakukan pemantauan di kawasan perairan sempadan Malaysia Filipina iaitu di sekitar Pulau Selingan, Pulau Libaran dan Pelabuhan Sandakan. Mengenai pemantauan itu, beliau berkata keadaan di perairan berkenaan terkawal dengan tiada kapal kumpit ditemui berlabuh di perairan Sandakan selepas larangan kemasukan kumpit ke negeri ini dikeluarkan kerajaan negeri. Selain itu, pergerakan penduduk dari pulau ke darat atau darat ke pulau menunjukkan tahap pematuhan komuniti terhadap PKP.
Seorang anggota Batalion 17 Pasukan Gerakan Am yang bertugas di Sekatan Jalan Raya SGR di Jalan Muhibah Lahadatu nyaris maut selepas dirempuh dan diseret lebih 7 meter oleh sebuah kenderaan dipandu seorang remaja perempuan berusia 18 tahun yang dipercayai berada di bawah pengaruh dadah dan alkohol tengah malam tadi. Dalam kejadian jam 12.40 tengah malam itu, mangsa Korporal berusia 36 tahun patah tangan kanan dan cedera di dahi. Ketua Polis Daerah Lahadatu Asisten Komisioner Nasri Mansur berkata, suspek dipercayai baru pulang dari rumah rakannya yang terletak tidak jauh dari lokasi SGR itu. Suspek dikatakan memandu kereta jenis Toyota Estima dalam keadaan laju dan gagal mengawal kenderaannya, lalu merempuh seorang anggota polis bertugas dan menyeretnya. Suspek turut melanggar 2 lagi kenderaan Proton Pesona dan Proton Saga milik petugas SGR yang diparking di bahu jalan. Menurut ACP Nasri, suspek berjaya ditahan untuk siasatan dan ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Pemeriksaan lanjut turut menemui syabu seberat 0.2 gram pada poket seluar suspek. Siasatan lanjut juga mendapati suspek tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Katanya suspek dihadapkan ke mahkamah hari ini bagi mendapatkan perintah tahanan reman. 15 orang termasuk seorang wanita bersesak dalam sebuah bas mini dengan alasan untuk ke tempat kerja. Kesemua mereka berusia antara 15 hingga 51 tahun akhirnya ditahan bersama pemandu bas mini dalam sekatan jalan raya di Batu 5 Sandakan pagi kemarin. Difahamkan ketika ditahan, bas terbabit dalam perjalanan menuju ke arah pusat bandar. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata, turut ditahan adalah pemandu bas terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 11-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Saudara, selain perlu selamatkan diri anda daripada penyakit COVID-19, anda juga perlu selamatkan data peribadi anda. Awasi skamer. Salvinus Saribun, BTTV.